Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita oleh Allah, dan juga kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan polemik berkaitan dengan satu istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad, satu istilah yang dibincangkan, menjadi kontroversi, sebab ada pihak yang mendakwa bahawa semua kejadian ini didatang daripada nur, yang ini nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga mendakwa bahawa Nabi kita dicipta daripada nur. Jadi sidang hadirin mukminin, pada malam ni kita akan lihat isu ini supaya kita mendapat gambaran yang jelas tentang kedudukan berkaitan dengan Nur Muhammad. Baik, dakwaan ini dia datang dari mana? Itu yang pertamanya. Dia datang daripada mana? Dakwaan ini dia datang daripada aliran kesufian yang keliru, aliran kesufian yang songsang. Sebab apa kita letakkan perkataan songsang? Kerana kita mengatakan bahawa ada juga aliran kesufian yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang tu tidak mengapa. Tetapi yang kita maksudkan di sini ialah aliran kesufian yang songsang, yang mana banyak perkara yang datang daripada golongan ini. Kalau kita nak berbaik sangka, mereka sebenarnya mempunyai niat yang baik. Kalau kita berbaik sangka, kan, mereka mempunyai niat yang baik, cuma cara dan kaedah tu salah apabila mereka melampau dalam perkara-perkara yang tertentu. Dan sifat melampau dalam melakukan kebaikan ataupun memuliakan Nabi ataupun tokoh orang-orang soleh ini sebenarnya satu perkara yang sudah berlaku sejak sekian lama. Orang nak buat baik tapi dia melampau, kan? Perkara yang berlaku sudah lama. Malah pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berlaku keadaan seperti ini. Itu dalam keadaan Nabi masih hidup pun masih ada orang yang melampau. Contoh yang berlaku kepada Abdullah bin Amr bin As, yang mana dia diberitakan berpuasa secara terus-menerus, kan? Sepanjang malam beribadat, tidak mau tidur, tinggalkan isteri dia dan kewajipan-kewajipan yang lain. Ini seringkali berlaku kepada golongan yang mengamalkan suluk dengan cara yang salah, kan? Mengamalkan suluk dengan cara yang salah. Tinggal masyarakat, tinggal isteri, tinggal anak, sehingga kan anak diuruskan oleh isteri seorang sahaja, yang suami pergi bersuluk. Jadi ini antara perkara yang pernah ditegur
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat tu baik, kan? Niat nak dapat pahala sebanyak yang mungkin. Bagus. Kan? Niat itu untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu bagus. Tetapi bila kaedah tu salah, maka dia tertolak. Kaedah tu salah. Bila kita meninggalkan kewajipan-kewajipan lain, tak semayang Jumaat, kan, mengabaikan isteri, membiarkan isteri seorang yang menguruskan hal ehwal rumah tangga dan sebagainya, itu salah. Kan, contohnya apa yang ditegur oleh Nabi apabila disampaikan kisah berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Aus. Nabi kata, wahai Abdullah, sesungguhnya bagi diri kamu ada hak untuk tidur, rehat. Tidur ni rehat bagi tubuh kita. Kita manusia ni tuan-tuan, kalau satu malam tak tidur tu kita dah rasa dah lemah pada waktu siang. Kan kita boleh rasa bagaimana keburukan apabila kita tidak tidur malam. Jadi Nabi kata kepada Abdullah, wahai Abdullah, sesungguhnya bagi diri kamu ada hak. Bagi isteri dan keluarga kamu pun ada hak. Mana untuk kamu bergaul dengannya. Bergaul, bermesra dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya. Dan tubuh kamu pun ada hak, Nabi kata. Maka masing-masing ada haknya. Jadi itu antara perkara yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah sahabat yang tanya kepada isteri-isteri Nabi tentang ibadat, kan, tentang ibadat. Maka apa jawab isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, kami amat jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dosanya telah diampunkan oleh Allah, sama ada dosa yang dahulu, yang lampau, yang lepas, ataupun dosa yang masih belum dilakukan. Kemudian salah seorang di antara mereka kata, aku akan beribadat sepanjang malam. Dia kata dia nak buat ibadat sepanjang malam. Hak lain kata dia tak akan menikah dan sebagainya. Maka ini yang menyebabkan dipanggil mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kamu, kan, lebih kenal Allah, dan aku lebih takut kepada Allah daripada kamu, berbanding dengan kamu. Tapi Nabi kata, aku bangun, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, aku berkahwin dan sebagainya. Dan ini yang Nabi kata, siapa-siapa yang semua tu sunnah. Maka Nabi kata, siapa-siapa yang tidak suka kepada sunnahku ini, maka dia tidak termasuk dalam golongan itu. Maka inilah antara poin penting malam ni tuan-tuan, yang mana agama kita dilarang kita berlebih-lebihan ataupun melampau dalam melakukan kebaikan, termasuk dalam menghormati orang lain. Apatah lagi orang yang kita hormat dan yang kita muliakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, memang kita disuruh memuliakan Nabi, tapi kita dilarang memuliakan Nabi dengan cara yang melampau, kan, dengan ada tokok tambah, apatah lagi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini antara perkara yang sering kali berlaku, khususnya di kalangan golongan sufi yang melampau. Dan kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, bagaimana golongan seperti ini, sebenarnya mungkin dia ada niat yang baik, tetapi mereka melampau dalam tindakan mereka. Baik, maka bila kita lihat tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh para ulama tentang tajuk berkenaan dengan Nur Muhammad ini, kita boleh lihat bagaimana Al-Quran menceritakan tentang penciptaan manusia. Ini nombor satu. Kita nak tahu tentang penciptaan manusia ni, nombor satu kita lihat apa yang Quran sebut. Antaranya Al-Quran menyebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya permisalan, perbandingan ciptaan Nabi Isa alaihi salam itu di sisi Allah Ta'ala adalah seperti mana penciptaan Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab.
Allah Ta'ala sebut Nabi Isa di sisi Allah sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Apa dia? Iaitu khalaqahu min turab, dicipta daripada tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sebagai manusia. Dia jadi. Maka ulama dia kata apa tuan-tuan? Ulama kata bahawa bila Quran kata Nabi Adam alaihissalam daripada tanah, Nabi Isa alaihissalam sama juga daripada tanah, kita manusia ni asal kita daripada tanah, maka hendaklah ada nas lain, kalau ada, untuk menunjukkan bahawa wujud perbezaan kepada penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nas itu dia mesti kuat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ayat yang pertama yang kita baca ini adalah surah Ali Imran ayat 59 dalam Quran. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya ambil hadis maudhu', nama pun maudhu', palsu, ataupun hadis-hadis yang tidak diterima oleh para ulama untuk kita gunakan sebagai hujah bagi mengatakan bahawa penciptaan Nabi kita adalah berbeza dengan manusia-manusia yang lain. Yang ini antara perkara yang kita perlu tengok. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang keduanya, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-An'am ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalum musamma indahu thumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematian kamu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya yang Allah Ta'ala sendiri mengetahuinya, kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Jadi ini ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata min tin, daripada tanah. Jadi macam mana pula tiba-tiba ada orang yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada cahaya? Kita nak kena tengok siapa yang bawa idea ni. Sebab kita nak tahu kenapa berlakunya dakwaan-dakwaan yang bertentangan dengan Quran. Sedangkan Quran sebut tanah. Sedangkan Quran sebut ada macam mana Nabi Isa, macam mana manusia ni, macam mana diciptanya. Tapi kenapa ada idea lain yang bertentangan dengan Quran dan bertentangan dengan sunnah? Ini antara benda yang perlu kita lihat, tuan-tuan sekalian, supaya kita boleh mengetahui kenapakah perkara seperti ini boleh berlaku. Maka bila kita buka balik dia punya historical background dia, latar belakang dia, maka kita akan dapati bahawa dakwaan-dakwaan seperti ini dia datang daripada apa yang disebut sebagai tokoh sufi yang sesat. Sebab tu kita sering kali bagi peringatan kepada masyarakat tentang bahayanya aliran kesufian yang sesat. Kononnya nak bersihkan jiwa, tapi dia bawa ajaran yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Baik. Siapa dia contoh dia tuan-tuan? Antaranya Yusuf Ismail Nabhani, yang merupakan salah seorang pembela idea ini ataupun kefahaman akidah ataupun ideologi ini, yang mana dia mengatakan bahawa, kalau kita tengok dia kata apa? Dia kata bahawa ketahuilah bahawasanya ketika mana kehendak Allah Al-Haq, dia guna nama Allah Al-Haq, kehendak Al-Haq berhubungan dengan penciptaan para makhluknya, dia kata, maka Allah Jalla wa'ala telah menampakkan hakikat Muhammad daripada cahaya-cahayanya, kemudian dengan sebabnya tersingkaplah seluruh alam dari atas hingga ke bawah, kemudian terpancarlah daripadanya sumber roh yang lain, sedangkan dia, yakni Muhammad, merupakan jenis roh yang paling tinggi di atas segala jenis dan sebagai induk terbesar bagi seluruh makhluk yang ada. Bagi orang yang tidak ada basic, tuan-tuan, kata-kata Yusuf Ismail Nabhani ni
Tokoh-tokoh sufi yang duk bawa cerita macam ni, maka bagi dia tak ada salah apa. Sebab apa tidak ada salah, tuan-tuan? Sebab kata-kata dia ini mengangkat Nabi kita. Dia angkat Nabi kita. Bagi siapa yang tidak ada basic, kan, foundation dia tidak kukuh, maka dia kata kata-kata ini bagus sebab memuliakan Nabi. Ini cara mereka mengelirukan manusia. Sebab apa? Sebab dia kata bahawa Allah, dia menampakkan hakikat Muhammad daripada cahayanya. Bukankah itu nampak kemuliaan, memuliakan Nabi? Walaupun dengan cara yang salah. Tapi bagi orang yang ada basic, dia tahu ini adalah salah, keliru. Tapi bagi orang yang tidak ada basic, dia kata, oh, ini adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita, yang mana Nabi kita berbeza daripada kita. Sebab Nabi kita daripada cahaya. Dan dia kata cahaya tu adalah daripada cahaya Allah. Ini tuan-tuan. Kemudian daripada situlah tersingkapnya seluruh alam. Maknanya daripada Nabi kita itulah diciptakan benda-benda lain. Kalau kita tengok sekali lalu, itu cara memuliakan Nabi. Tapi kita mengatakan bahawa kita sebagai orang Islam yang berpegang kepada Quran dan hadis, kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang diajar oleh Allah dan Rasul. Mengikut Quran dan hadis dan tidak boleh menyimpang daripada perkara sedemikian. Lepas tu dia kata, terpancarlah daripadanya sumber segala roh. Bukankah nampak itu satu kemuliaan untuk Nabi kita? Semua roh ni datang daripada roh dan cahaya Nabi kita. Dan lepas tu dia kata, roh Nabi Muhammad ini yang paling tinggi di atas segala jenis. Itu bentuk dia, cara dia memuliakan Nabi. Dan induk yang paling besar bagi seluruh makhluk yang ada. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, orang yang menyertai aliran kesufian seperti ini, bila dia tengok, wah, dia kata ini satu benda yang hebat, yang dia tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa pun sebab dalam Quran tak sebut, dalam hadis pun tak sebut. Maka dia rasa ini satu benda yang menakjubkan. Maka inilah cara mereka menawan hati orang yang baru berjinak-jinak dengan agama. Dan aliran kesufian tuan-tuan yang songsang ni, sebab mereka ni memperdalamkan pembersihan kerohanian. Jadi sebahagian daripada manusia dia berminat dengan aliran seperti ini. Sebab apa? Sebab selama ni mereka tak semayang. Selama ni mereka tak pernah mengaji. Selama ni mereka tak reti tentang agama. Maka timbul kesedaran nak pulang kepada agama, nak cari hidayah Allah Ta'ala. Tapi apabila mereka jumpa aliran yang macam ni, peringkat awalnya dia rasa tertarik. Sebab apa tertarik tuan-tuan? Sebab aliran ni dia mengajar kepada sesiapa yang menyertainya untuk membersihkan diri. Dan orang ni memang kebetulannya dia rasa diri dia kotor. Dia rasa dia kotor, tapi dia tidak ada basic agama. Maka dia tak boleh nak bezakan yang mana satu ajaran yang benar, yang mana satu ajaran yang salah. Ini punca dia, tuan-tuan, kenapa ada di kalangan kita yang terpaut dengan dakwaan-dakwaan yang pelik seperti ini. Sebab apa? Sebab foundation dia tidak kukuh. Bagi siapa-siapa yang foundation dia kukuh, dia boleh beza. Sebab nombor satu, dia akan teringat ayat Quran yang cerita manusia ni semuanya dicipta daripada tanah. Dia akan teringat hadis-hadis Nabi yang sahih dan juga apa yang disebut oleh para ulama. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, golongan yang jahil, yang foundation dia tidak kukuh, dia akan mudah terpaut dengan dakwaan-dakwaan seperti ini. Lalu orang yang mengikut Yusuf Ismail Nabhani dan juga tokoh-tokoh sufi yang sungsang yang lain, mereka akan mengatakan bahawa kalaulah tidak ada Muhammad, nescaya matahari tidak akan dicipta, dia kata. Okay. Nescaya bulan, bintang, laut, qalam tidak akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak ada asas yang kukuh, dia terpautlah sebab dia nak muliakan Nabi. Kan? Dia nak muliakan Nabi, tapi dia memuliakan Nabi dengan cara yang salah. Dengan sebab itu tuan-tuan, kita perlu
bagi kesedaran kepada masyarakat tentang dakwaan yang menyimpang ini. Baik. Apa yang berlaku ialah mereka membawa hadis-hadis yang sebenarnya maudhu'. Tetapi bagi orang yang tidak ada asas yang kukuh, dia tidak mampu membezakan antara hadis yang maudhu' dengan hadis yang sahih, yang hasan, kan, ataupun hadis yang maqbul di sisi para ulama. Cuba tuan-tuan bayang, kan, ulama yang hebat macam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila Al-Iraqi menapis semula hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin, maka dijumpai banyak hadis-hadis yang la aslalahu, yang tidak ada asal, hadis maudhu' dan seumpamanya. Itu ulama besar tu, ulama mu'tabar, yang kita terima, yang kita akui ilmu dia. Tu Imam Ghazali, tuan-tuan. Maka cuba tuan-tuan bayang bagaimana orang yang tidak ada asas yang kukuh dapat membezakan hadis-hadis maudhu' yang digunakan oleh tokoh-tokoh sufi tadi. Okay. Kalau tuan-tuan kita ada kuliah di Karwa, kan, kitab Ad-Da' wa Dawa', itu pun bila dibuat tahqiq, didapati bahawa ada riwayat-riwayat yang boleh dipertikaikan, padahal Ad-Da' wa Dawa' ditulis oleh ulama besar dan yang sangat memberi motivasi kepada kita supaya kita membezakan antara riwayat yang sahih dengan maudhu' dan sebagainya. Iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pun ada kelemahan dia. Sebab tu kita mengaji sekarang, kita ada tahqiq. Bukan kita menidakkan jasa Imam Ibn Qayyim, bukan bermaksud kita menghina dia, tidak. Tapi nak tunjuk bahawa manusia ni, dia alim macam mana sekalipun, dia ada kelemahan dia. Kalau tuan-tuan ingat awal-awal perbahasan antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, awal-awal dulu, antaranya apa isu dia? Antaranya ialah buku yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, kan, halal dan haram dalam Islam. Kalau tuan-tuan ingat balik perbahasan tu, siapa dia Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tuan-tuan? Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, dia bukan taraf mufti negara tertentu, tak. Dia diiktiraf di peringkat antarabangsa. Tuan-tuan pergi ke Eropah, kan, fatwa Eropah pun mengambil Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Banyak negara menjadikan Al-Qaradawi sebagai rujukan. Kita sebut Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, boleh kata rata-rata dunia Islam mengiktiraf Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi tuan-tuan, walaupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi satu orang yang hebat, ulama yang terulung di zaman kita ni, tuan-tuan, tapi dia tetap ada kelemahan bila hadis-hadis yang dia gunakan dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam dikritik hebat oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi itu contoh, tuan-tuan sekalian, bahawa cuba bayangkan kalau orang yang langsung tidak ada basic agama, orang yang alim pun ada silap dalam bab hadis, apatah lagi orang awam macam kita, terutamanya orang yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid, yang baru nak cari agama, baru insaf atas dosa-dosa yang dia lakukan. Sudah tentu mereka gagal ataupun sukar untuk bezakan berkenaan dengan hadis-hadis maudhu'. Maka antara contoh, tuan-tuan sekalian, golongan sufi ni, mereka menggunakan hadis maudhu'. Antaranya hadis laula kama khulaqatil aflak, kalau tidak ada kamu, kalau kamu ni tak ada, kan, kalau kamu ni tak ada, maka tidak diciptakan aflak, tidak diciptakan bintang-bintang, tidak diciptakan bintang-bintang. Teks ni, kan, teks ni, kalau kamu tak ada, bintang-bintang tidak dicipta oleh Allah. Memanglah satu
apa kita kata, perkataan atau ungkapan yang memuliakan Nabi. Seolah-olah nak bagi tahu alam ni Allah Ta'ala takkan cipta kalau tidak ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya ialah ungkapan ni bukan hadis, ataupun ungkapan ni dia hadis maudhu', dia palsu. Maka dengan sebab itu kan, ini antara contoh jenayah yang dilakukan oleh golongan ini. Satu lagi riwayat yang kata kuntu nabiyyan wala adama wala ma'a wala tin. Kononnya Nabi kita kata kuntu nabiyyan, aku ni dah jadi nabi dah, aku ni nabi, dalam keadaan Adam belum ada kan, air belum ada dan tanah belum ada. Bagi orang yang tidak ada foundation yang kukuh, tidak ada asas yang kukuh, oh dia kata ini kemuliaan Nabi kita. Tapi kita mengatakan bahawa kita memuliakan Nabi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia penghulu kepada segala Nabi. Kita doa al-wasilah untuk Nabi. Apa dia al-wasilah? Ulama kata al-wasilah ialah syurga, tempat yang paling tinggi dalam syurga, yang paling hampir dengan arasy ar-Rahman. Itu al-wasilah. Tapi mendakwa bahawa Nabi kita dah jadi Nabi dalam keadaan Adam belum diciptakan, air belum diciptakan, tanah belum diciptakan, ni ambil daripada mana? Maka dakwaan-dakwaan yang keterlaluan itu tidak boleh diterima, kan? Tidak boleh diterima. Baik, satu lagi hadis palsu, kan? Innahu kana nura haula al-arsh faqala ya Jibril ana kuntu dzalikan nur. Sesungguhnya dia, siapa dia ni? Muhammad dulu ni dia adalah cahaya. Nura, innahu kana nura, dulu dia adalah cahaya. Haulal arsh, cahaya yang macam mana? Cahaya yang ada di sekeliling arasy Tuhan. Oh, hebatlah tuan-tuan. Manusia ni dia suka benda-benda hebat. Jadi bila cerita Nabi Muhammad ni dia ada cahaya yang ada di sekeliling arasy tu, oh kita rasa hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu faqala ya Jibril, wahai Jibril, ana kuntu dzalikan nur, wahai Jibril, aku dulu cahaya itulah. Kan cahaya yang ada di sekeliling arasy. Tapi sayangnya dakwaan ini adalah dakwaan yang datang daripada riwayat yang palsu, kan? Yang datang daripada riwayat yang palsu, kan? Sanad dia mungkar, yang mana kita tidak boleh jadikan ini sebagai hujjah. Golongan sufi ni tuan-tuan, yang keliru ni, yang sesat ni, dia orang ni pelik. Sebab apa pelik? Sebab bila kita bercakap tentang ayah Nabi kita, tentang ibu Nabi kita di syurga ke, di neraka ke dan sebagainya, ada hadis yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, yang disyarahkan oleh Imam Nawawi dan sebagainya, anta wa berkenaan dengan ayah Nabi, kan, sama ada dalam neraka ataupun tidak dan sebagainya. Maka antara benda yang diorang selalu attack ialah diorang kata hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah. Hadis ahad tak boleh jadi hujjah. Tapi bila tang dia, dakwaan-dakwaan yang dia buat ni tuan-tuan, jangan cerita hadis ahad yang sahih. Jangan cerita hadis ahad yang sahih. Hadis hak tak ada perawi pun dia boleh buat hujjah. Ini karutnya golongan yang macam ni. Kelirunya dia. Jadi ini yang kita kata kita tak boleh setuju dengan dakwaan seperti itu. Pasal hadis ahad tak apa, kita letak kat tepi sekejap. Tapi apabila mereka menggunakan hadis-hadis palsu, kan, hadis-hadis palsu untuk membuat dakwaan-dakwaan seperti ini, maka kita tidak boleh menerima dengan mudah dakwaan-dakwaan seperti itu.
Apatah lagi apabila dia berkaitan dengan dakwaan-dakwaan yang khurafat. Kenapa khurafat? Contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Bila orang tanya fatwa dia tentang akidah Nur Muhammad, apa jawapan Syekh bin Baz? Dia jawab berkenaan dengan akidah ataupun dakwaan berkaitan dengan Nur Muhammad, kepercayaan Nur Muhammad. Syekh bin Baz kata, ia adalah perkataan sebahagian manusia yang khurafat. Perkataan manusia yang karut. Dia kata, perkataan manusia yang karut. Dan dia kata, iaitu antaranya di kalangan kaum sufi yang mendakwa sedemikian. Sufi yang mendakwa sedemikian. Dan dia kata bahawa golongan ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta daripada cahaya, ataupun dia kata yang pertama-tama sekali dicipta adalah cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh bin Baz kata ini semua riwayat yang tidak ada asalnya, tak ada asal. Lepas tu dia kata bukan setakat riwayat yang tidak ada asal, dia kata semua itu batil, semua itu palsu. Dan dia kata merupakan berita palsu yang tidak ada asas sama sekali. Dia kata tak ada asas. Nak cari dia mula kat mana, tak ada. Itu jawapan bin Baz rahimahullahu ta'ala bila orang tanya dia. Lepas tu dia kata bahawa dakwaan manusia yang mengatakan bahawa dunia diciptakan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia ni takkan ada. Kita tengok sekali lalu macam satu dakwaan yang memuliakan Nabi. Oh, ini Nabi kita, kita bangga. Sebab apa nak kita bangga dengan Nabi kita? Sebab kalau Nabi kita tak ada, alam ni semua tak ada. Kita semua tak ada, syurga neraka tak ada, langit, bintang semua tak ada. Ini bagi orang yang jahil. Tapi Syekh bin Baz kata apa? Dia kata bahawa dakwaan seperti ini, yang kata makhluk semuanya tidak akan dicipta kalau tidak ada Muhammad, dia kata ini juga merupakan dakwaan yang penuh dengan kebatilan, tidak ada asalnya, dan ini perkataan yang membinasakan, perkataan yang rosak, perkataan yang rosak. Syekh bin Baz kata apa? Apa tujuan Allah cipta dunia? Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dunia supaya dia dikenal oleh hamba dia, supaya dia diketahui dan disembah oleh manusia. Allah mencipta dunia dan semua makhluk dengan nama dia dan sifat dia, dan tidak ada sekutu bagi Allah, termasuk bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni tuan-tuan sekalian, kan? Cerita ni Syekh bin Baz dia bagi contoh. Dia kata sebagaimana bukan kerana Nabi Muhammad, samalah bukan kerana Nabi Nuh alaihi salam. Sebab apa Nabi Nuh? Sebab Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Yang tu tak apalah, kena buka tajuk lain, Nabi Adam ke Nabi Nuh kan? Tapi Nabi Nuh alaihi salam dia sebut. Lepas tu Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa sebut nama-nama ni tuan-tuan? Cuba kita ingat balik yang kita mengaji. Nabi Isa alaihi salam, macam mana orang angkat dia? Dah jadi setaraf dengan Tuhan, ada sifat-sifat Tuhan, sehingga kan minta dengan Nabi Isa alaihi salam ampun dosa pun, minta sebut nama Jesus. Sebut nama Jesus. Kita memuliakan Nabi kita, ada tak di kalangan kita ni kalau terkejut, oh Muhammad, ada tak? Tak ada. Pasal apa? Kerana kita tidak diajar untuk berbuat demikian. Apa yang kita diajar? Kita diajar antaranya ialah sunnah Nabi, sebut la ilaha illallah. Kalau kita terkejut kan, ada berita besar ke apa kan, kita sebut la ilaha illallah. Kita tidak diajar sebut oh Muhammad, tak ada.
Malah dia tidak menjadi sunnah. Bila sudah ada satu ketetapan zikir yang tertentu, kita pandai-pandai pergi ubah. Walaupun itu zikir juga, tak boleh. Boleh tak tuan-tuan? Nak masuk toilet, baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Boleh tak? Wa qina azaban nar. Boleh? Tak kena. Kan? Tak kena. Walaupun memanglah kita nak minta lindung daripada api neraka, wa qina azaban nar. Tapi dia tak kena. Jadi itu contoh mudah kan untuk kita faham bahawa doa, zikir dan sebagainya di tempat-tempat yang spesifik, maka dia tidak boleh diubah. Maka Syekh bin Baz kata Nabi Nuh bukan kerana Nabi kita Muhammad, bukan kerana Nabi Nuh alaihi salam, dan bukan kerana Nabi Isa alaihi salam. Malah Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kan? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri, beribadat kepadaku. Jadi itu yang disebut oleh Syekh bin Baz, dan dia kata bahawa semua manusia ni termasuk siapa dia? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicipta ni, semua ni dicipta tuan-tuan sekalian, tujuan dia apa? Untuk beribadat kepada Allah. Maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan alam ini, bukan makhluk ini, bukan manusia ini diciptakan kerana Nabi kita, bukan. Itu salah, kan? Itu adalah kontradik dengan ayat yang kita baca tadi. Dan selain daripada itu, pada ayat surah Sad ayat 27, kan Allah Taala menyebut wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila, dan tidak kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan cara batil, kan? Batila. Apa kata Syekh bin Baz pasal ayat ni? Dia kata ini semua, dia kata, yang engkau dapat daripada dakwaan-dakwaan ini adalah perkara yang batil, kan? Tidak ada asalnya dalam agama. Dan dia kata Allah Ta'ala tidaklah menciptakan makhluk, jin, manusia, bumi, langit dan makhluknya bukan kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bukan kerana nabi yang lain, bukan kerana rasul yang lain. Akan tetapi tujuan diciptakan makhluk dunia ni, langit semuanya, tujuannya supaya makhluk-makhluk ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah apa yang dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat juga banyak lagi dalil-dalil lain, kan? Contohnya surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak, termasuk Nabi kita. Sebab tu kita belajar sirah, kan? Sirah Nabawiyah, biography of the Prophet. Kita belajar biography of the Prophet, kita akan jumpa salah silah keturunan Nabi kita. Nabi kita ni ayah dia siapa? Kan? Abdullah. Mak dia siapa? Aminah. Menyusu dengan siapa? Semua tu kita mengaji, tuan-tuan. Tok dia siapa? Abdul Muttalib dan sebagainya. Susu galon naik sampai Nabi Ismail apa semua. Akhir sekali kita jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tiba-tiba datang satu kelompok
dia membuat dakwaan yang sebaliknya, yang mana dakwaan itu tidak ada dalam tulisan ulama-ulama yang muktabar. Tak ada. Kita kata kita mazhab Syafi'i, tapi ulama mazhab Syafi'i dia tak tulis benda-benda ni. Maka ini contoh mudah untuk mengatakan kekeliruan yang dilakukan oleh mereka. Termasuklah surah Al-Mu'min ayat 67, huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah, kan? Itu semua tu sampai habis akhir ayat. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian apa dia? Thumma yukhrijukum tifla, kan? Kamu lahir sebagai baby. Lahir sebagai baby. Hatta Nabi kita pun tuan-tuan tidak terkecuali daripada proses ini. Abdullah berkahwin dengan ibu Nabi kita Aminah. Melalui hubungan kelamin itulah, kan, air mani itulah membentuk manusia sebagaimana kita semua. Dan Nabi kita, dia adalah manusia biasa yang sama sebagaimana kita. Dia lapar, dahaga, dia berkahwin dan sebagainya. Cuma beza dia, kedudukan dia yang paling mulia di sisi Allah. Itu beza. Tak dinafikan ada mukjizat, ada benda yang luar biasa, tapi itu tidak berterusan, kan? Dia berlaku sekali, dua kali, sekali sekala. Itu je. Yang berterusan sampai sekarang antaranya adalah Quran. Itu yang berterusan sampai sekarang. Yang berterusan sampai sekarang agama kita ni, Islam ni tuan-tuan. Sampai sekarang. Hak lainnya, kebanyakannya sekali ataupun dua kali ataupun sekali-sekali. Itu mukjizat. Dia sebagaimana karamah, kan? Karamah ni Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Kita dah cerita dah dalam tajuk Wali Allah, Wali Syaitan yang dikarang oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Benda sama, kan? Kalau nak kira karamah lah sebagai tanda kemuliaan seseorang, mestilah Abu Bakar Siddiq lebih banyak karamah daripada Umar Khattab. Tapi tak. Ulama semua mengatakan bahawa karamah, dari segi karamah yang lebih banyak Umar. Abu Bakar tidak sebanyak Umar Khattab. Maka sebab tu kita diajar bahawa karamah bukan benda yang kita boleh belajar. Bukan benda yang kita boleh tuntut, yang boleh plan. Allah Ta'ala nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak bagi, tak ada. Maka kita jangan dikelirukan dengan dakwaan oleh golongan seperti ini. Maka Nabi kita tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia biasa. Maka sebab itu dalam surah Mursalat sebagai contoh, alam nakhl, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Mursalat ayat 20 hingga 22, kan, iaitu kita ni dicipta mimma'im mahin, kan, daripada air yang hina. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita asal daripada air yang hina, maknanya air mani, dan diletakkan di tempat yang kukuh, kan, dalam perut ibu kita. Tuan-tuan nak tahu kukuh tak kukuh, tuan-tuan tengok C-section, kan, cesarean. Bila doktor belah perut ibu, tuan-tuan boleh tengok berapa lapis dia terpaksa belah. Tuan-tuan boleh tengok kedudukan tu tuan-tuan, satu kedudukan yang sangat menakjubkan. Allah Ta'ala cipta sistem yang ada dalam memberi protection kepada baby yang ada dalam perut si ibu. Kita tengok pun tuan-tuan, berlapis-lapis tu nak kena potong, satu lapis, dua, berlapis-lapis. Kita semua berasal daripada sana, kan? Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita pun macam tu, Abu Bakar Siddiq pun macam tu, Umar Khattab pun macam tu, dan semua manusia lain pun dia melalui proses yang sama. Maka janganlah kita memuliakan Nabi kita lebih daripada yang diajarkan oleh jangan kita membuat dakwaan lebih daripada apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir sekali sidang hadirin mukminin, sebagai pesanan kepada kita semua, sekali lagi yang kita sebut,
kita tidak memusuhi golongan sufi, tak. Yang kita musuhi adalah sufi yang melampau, yang songsang, sufi yang mu'tabar, yang ikut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia banyak jasa dia, kan? Dia ada banyak jasa dia. Ini diiktiraf, kan, oleh ramai para ulama. Maka tasawuf yang baik, tasawuf yang mengajar tentang kebersihan diri, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tu kita iktiraf, kan? Tasawuf yang selari, seiring dan sejalan dengan Quran dan Sunnah, yang tu kita iktiraf, kan? Tasawuf yang mengajar akidah yang sahih, kan, kefahaman yang sahih, maka itu kita iktiraf. Tetapi tasawuf yang mengajar manusia melakukan perkara bid'ah, yang tu kita tentang habis-habisan, kan? Tasawuf yang mengajar manusia kepada jalan yang sesat, yang tu kita tak boleh bersetuju dengan mereka, kan? Yang kita bersetuju hanyalah ajaran tasawuf yang sesuai dengan dasar syariat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.